Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Matematik tahun 1. Hari ini kita akan belajar menolak dengan pengumpulan semula menggunakan bentuk lazim. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat murid dapat menolak dalam lingkungan fakta asas. Yang kedua, murid dapat menolak dua nombor dalam lingkungan 100 dengan pengumpulan semula. Apakah itu tolak? Tolak ialah satu proses untuk mencari beza atau baki apabila satu nombor dikeluarkan daripada jumlah. Jadi inilah simbol dalam operasi tolak yang murid mesti tahu. Ini ialah simbol tolak. Ini pula ialah simbol sama dengan, dan ini ialah perkataan yang mungkin menunjukkan operasi tolak, iaitu beza, tolak, kurang dan baki. Jadi untuk murid lebih faham dengan operasi tolak, murid terlebih dahulu perlu tahu susunan nombor secara menurun, iaitu mengundur dari nombor 100 hingga 1. Contohnya, ini 10 hingga 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daripada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Untuk yang kedua, tolak mestilah nombor yang besar tolak nombor yang lebih kecil. Contohnya 10 tolak 9. Jadi 10 ni lebih besar daripada nombor 9. Jadi ini boleh ditolak. Kemudian 5 tolak 3. Boleh ditolak ataupun tidak? Boleh, sebab 5 ini lebih besar berbanding 3. Kemudian 7 tolak 2. Boleh ditolak sebab 7 lebih besar berbanding 2. Dan 4 tolak 1. Boleh juga ditolak sebab apa? Sebab 4 ni lebih besar daripada nombor 1. Kalaulah cikgu bagi satu contoh soalan. Okey, soalannya 2 tolak 5. Adakah boleh ditolak? Tak boleh ditolak. Sebab apa? Sebab nombor yang ini lebih kecil berbanding nombor 5. Kalau awak ada 2 jari, nak buang 5 jari, boleh ke tidak? Tak boleh, sebab kita ada 2 jari sahaja. Jadi tak boleh kalau nombor yang kecil tolak nombor yang besar. Jadi hari ni kita nak belajar pasal tu. Kalaulah kita jumpa soalan nombor yang kecil tolak nombor yang besar, apa yang kita nak kena buat? Nanti kita akan belajar. Sebelum kita belajar dengan pembelajaran hari ini, eloklah kita imbas kembali pembelajaran yang lepas. Contohnya, soalan yang diberi 37 tolak 14 sama dengan berapa? Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita akan selesaikan menggunakan apa? Menggunakan bentuk lazim. Jadi apabila dapat soalan sebegini, 37 tolak 14 sama dengan berapa? Jadi mula-mula kita akan ambil dahulu nombor yang di hadapan, iaitu 37. Kita tulis dahulu 37. Kemudian tolak 14 kita akan letak di bawahnya. Ingat, kita susun mengikut nilai tempat. Ya, dekat atas ni kena tulis. Sebaik-baiknya tulis. Kalau murid dah faham, tak perlu tulis. Jadi kita bahagikan kepada 2 supaya murid tak tertolak nombor yang lain. Ingat, tolak sah dahulu baru tolak puluh. Sekarang 7 tolak 4. 7 tolak 4 kita boleh guna kaedah bilang ataupun kaedah lukis. Kaedah bilang, 7 kita letak di kepala, tolak 4. Okey. Kira satu persatu sampai semua jari ditutup. 7, 6, 5, 4, 3. Jadi jawapannya ialah 3. Okey, kemudian puluh pula. 3 tolak 1. 3 kita letak di kepala, tolak 1. 3 kat kepala, tolak 1, 2. Jadi 3 tolak 1 kita akan dapat 2. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 23. 37 tolak 14 kita akan dapat 23. Soalan yang seterusnya, okey, 42 tolak 21 sama dengan berapa? Okey, jadi kita akan gunakan bentuk lazim. Kita akan ambil dahulu nombor yang pertama, iaitu nombor 42. Okey, kita tulis 42. Okey, kemudian tolak 21 kita akan letak di bawahnya dan kita kena ikut nilai tempat. Tolak 21. Ingat susun ikut nilai tempat dan mestilah lurus, jangan sengit.
Okey, cikgu tak nak awak buat macam ni. Contohnya macam ni. Salah. Mesti salah. Jadi, susun ikut nilai tempat. Okey, yang ini nilai tempat sah, yang ini puluh. Kalau dah faham, tak perlu tulis. Jadi, kita selesaikan yang mana dahulu? Sah ke puluh? Kita selesaikan sah dahulu. 2 tolak 1, kita akan dapat berapa? 2 tolak 1, 2 di kepala tolak 1. Kira secara mengundur, 2, 1. Jadi, kita akan dapat 1. Kemudian, puluh pula. 4 tolak 2. 4 di kepala tolak 2. Kita kira secara mengundur, 4, 3, 2. Jadi, kita akan dapat 2. Jadi jawapannya ialah 21. Untuk soalan ini 42 tolak 21 kita akan dapat 21. Jadi hari ini kita akan belajar menolak dengan pengumpulan semula. Apa itu pengumpulan semula? Jom kita lihat. Jadi soalan yang diberi 20 tolak 5 sama dengan berapa? Jadi apabila kita dapat soalan 20 tolak 5 sama dengan berapa, kita akan gunakan bentuk lazim seperti biasa. Jadi kita susun. Okey, 20 tolak 5. 5 ni ialah sah. Jadi kita mestilah letak di rumah sah. Sah ialah sebelah kanan. Jangan tertukar. Jadi kita akan selesaikan yang mana dahulu? Kita akan selesaikan rumah sah dahulu. Sifar tolak 5 sama dengan berapa? Sekarang dia akan jadi pelik sebab nombor yang kecil tolak nombor yang besar. Kalau tolak nombor yang kecil tolak nombor yang besar, tak boleh. Jadi macam mana kita nak buat untuk soalan macam ni? Ya, kita perlu pinjam dengan rumah sebelah. Jadi kita pinjam dengan rumah sebelah ni. Sekarang rumah sebelah ada 2. Jadi kita pinjam 1 daripada 2. 2 ni akan jadi 1. Sifar akan jadi 10. Okey. Ingat kalau kita tak boleh tolak, kita kena pinjam dengan rumah sebelah. Jadi kita akan dapat nombor yang baru iaitu 10. Sekarang 10 tolak 5. Boleh ke tidak? Boleh sebab 10 lebih besar berbanding nombor 5. Jadi jom kita selesaikan. 10 tolak 5. 10 kita letak di kepala tolak 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi kita akan dapat 5. Kemudian 1 ni tolak berapa? Kalau tak tolak tak ada nilai dekat sini, kita akan bawa turun je nombor ini. Okey, 1 ni kita bawa turun ke sini. Jadi 1 kita letak kat sini. Jadi jawapannya ialah 15. 20 tolak 5 sama dengan 15. Sekarang cikgu akan ulang kembali bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, apabila kita dapat soalan 20 tolak 5 sama dengan berapa, kita ambil dahulu nombor yang di hadapan. Okey, 20. 20 ini kita akan pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, kemudian kita akan ambil nombor yang seterusnya iaitu tolak 5 ni. Kita letakkan di bawah 20. Okey, kita akan letakkan di sini. Ingat, kalau 5 ialah sah. Jadi kita letak di rumah sah. Mesti lurus Mesti lurus. Jangan letak 5 di sini. Ada murid dia suka letak je merata-rata. Jadi 5 ni mesti duduk di bawah rumah sah. Jadi kalau tulis macam ni, ini salah. Okey, mesti duduk di sini. Boleh faham? Okey. Jadi dia akan jadi macam ni. Ingat murid, mesti ikut nilai tempat. Sah dengan sah, puluh dengan puluh. Kalau puluh tiada nilai, tinggalkan kosong sebegini. Jadi kita akan tolak rumah sah dahulu, baru rumah puluh. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Ingat, tolak mestilah nombor besar tolak nombor yang lebih kecil. Tetapi dekat sini, nombor yang di atas lebih kecil berbanding yang besar. Jadi tak boleh tolak. Jadi macam mana kita nak buat? Ya, kita kena pinjam dengan sebelah. Kita pinjam dengan 2. 2 ni akan jadi 1. Sifar akan jadi 10. Sekarang 10 lebih besar berbanding nombor 5. Jadi sekarang kita boleh
tolak. 10 tolak 5. Macam mana kita nak selesaikan? Kita guna kaedah bilang. 10 kita letak di kepala, tolak 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi 10 tolak 5 kita akan dapat 5. Kemudian kita akan selesaikan di rumah puluh pula. Okey, 1 tolak tak ada apa-apa. Jadi kita bawa turun je 1 letak kat sini. Jadi jawapan akhirnya ialah 15. Jadi 20 tolak 5 kita akan dapat 15. Okey, kita akan dapat 15. Sekarang kita akan selesaikan soalan yang seterusnya. 41 tolak 27 sama dengan berapa? Jadi ingat murid, apabila kita dapat soalan tolak 2 digit, kita mestilah guna bentuk lazim. Okey? Ataupun kalau awak ada cara lain, awak boleh guna kaedah lain. Tetapi mesti tahu menggunakan bentuk lazim. Jadi, jom kita selesaikan guna kaedah bentuk lazim. Macam mana kita nak guna kaedah bentuk lazim? Berdasarkan ayat matematik. Okey, mula-mula kita ambil dahulu nombor yang di hadapan, kita tulis. Okey, 41. Kemudian nombor yang kedua, tolak 27 ni kita letak di bawahnya. Ingat, tulis ikut nilai tempat dia. Okey, nilai tempat yang ini ialah sah, yang ini ialah puluh. Kalau murid rasa susah, murid boleh buat garis dekat sini. Kalau rasa tak perlu, tak payah buat. Okey, ingat, apabila dapat soalan macam ni, kita selesaikan sah dahulu baru puluh. Okey, sekarang kita cuba selesaikan. 1 tolak 7 sama dengan berapa? Sekarang, boleh tolak ke tak? Tak boleh, sebab 1 ni kecil berbanding nombor 7. Jadi nak kena buat macam mana? Okey, kita kena pinjam dengan nombor 4. Sekarang kita akan pinjam. 4 ni akan jadi 3, 1 akan jadi 11. Sekarang 11 tolak 7. Boleh ke tidak? Boleh, sebab 11 lebih besar berbanding 7. Jadi jom kita kira. 11 tolak 7. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jadi 11 tolak 7 kita akan dapat 4. Kemudian 3 tolak 2. Okey, kita akan guna kaedah bilang lagi. 3 tolak 2. 3, 2, 1. Jadi kita akan dapat 1. Jadi soalan 41 tolak 27 kita akan dapat 14 jawapannya. Okey, kita akan dapat 14. Jadi cikgu akan terangkan kembali supaya murid lebih faham. Ingat, apabila kita dapat soalan ini, kita kena guna bentuk lazim supaya mudah untuk pengiraan. Okey, 41 tolak 27. Mula-mula kita ambil dahulu nombor yang di hadapan. Kita tulis ke dalam bentuk lazim. Okey, 41. Okey, dia akan jadi macam tu. Kemudian kita ambil nombor yang seterusnya. Tolak 27 kita tulis di bawah. Okey, 27. Ingat susun ikut nilai tempat. Okey, sah dengan sah, puluh dengan puluh. Mestilah lurus. Okey. Okey. Jadi kita kena selesaikan sah dahulu baru selesaikan puluh. Jadi jom kita selesaikan. 1 tolak 7 sama dengan berapa? Sekarang 1 ni lebih kecil berbanding nombor 7. Jadi kena buat apa? 1 ni kena pinjam dengan 4. Okey, dia pinjam. Okey, 4 ni akan jadi 3, 1 akan jadi 11. Okey, sekarang 11 tolak 7. Okey, boleh sebab 11 ni lebih besar berbanding 7. Jadi jom kira 11 kita letak di kepala, tolak 7. Okey. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jadi kita akan dapat 4. Kemudian kita selesaikan puluh pula. 3 tolak 2 akan dapat berapa? 3 kita letak di kepala, tolak 2. 3, 2, 1. Jadi kita dapat 1. Jadi jawapannya ialah 14. 41 tolak 27 kita akan dapat 14. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 102, 103, 104, 105, 106. Kalau murid nak buat sendiri, murid boleh buat sendiri. Kalau murid nak buat bersama-sama cikgu, jom kita selesaikan bersama-sama cikgu. Sekarang kita akan menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 102.
Jom sama-sama kita selesaikan soalan tolak menggunakan bentuk lazim. Okey, jom. Okey, untuk soalan yang pertama, 20 tolak 4. Kalau kita pindahkan kepada ayat matematik, dia akan jadi 20 tolak 4 sama dengan berapa? Jadi dia dah tukar kepada bentuk lazim. Jadi jom selesaikan. Ingat, kita akan tolak sa dahulu, baru kita akan tolak puluh. Okey, kita akan tolak sifar tolak 4. Okey, sebagaimana yang kita telah belajar, nombor yang kecil tak boleh tolak nombor yang besar. Jadi nak kena buat apa? Kita kena pinjam dengan nombor di sebelah. Jadi kita pinjam 1 dengan 2. Jadi 2 ni akan jadi 1. Sifar dia akan jadi 10. Okey, jadi nombor di atas lebih besar daripada nombor yang di bawah sekarang. Jadi 10 tolak 4. Berapakah jawapannya? 10 tolak 4. 10, 9, 8, 7, 6. Jadi jawapannya ialah 6. Kemudian dekat puluh, 1 tolak tak ada apa-apa. Bermaksud kita akan bawa turun sahaja nombor 1 ini. Jadi jawapannya ialah 16. 20 tolak 4 kita akan dapat 16. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, 32 tolak 8. Okey, bermaksud kita kalau kita tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi 32 tolak 8 sama dengan berapa? Jadi kita pindahkan ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim. Jadi apa yang kita perlu buat, kita ambil dahulu nombor yang di hadapan iaitu 32. Kita masukkan. Okey, 32. Tolak berapa? Tolak 8. Tolak 8 ini kita akan letak di bawah. Okey, ingat kalau 8 ini ialah satu digit. Jadi dia mesti ialah sa. Okey. Sekarang kita akan selesaikan sa ke puluh dulu. Ya, betul, kita akan selesaikan sa dahulu. Selesaikan sa. 2 tolak 8. 2 ni lebih kecil daripada 8. Jadi dia kena buat apa? Dia kena pinjam dengan rumah sebelah. Jadi dia pinjam dengan 3. 3 akan jadi 2. 2 akan jadi 12. Sekarang 12 tolak 8. Okey, boleh sebab nombor di atas lebih besar daripada nombor yang di bawah. 12 tolak 8. 12 kita akan letak di kepala. Tolak 8 bermaksud kita akan buka 8 jari kita. Okey, kita akan kira secara mengundur. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jadi kita akan dapat 4. Okey, kemudian kita akan selesaikan puluh pula. 2 tolak tak ada apa-apa nombor kat sini. Jadi kita akan bawa turun saja nombor yang di atas ini. Jadi kita akan dapat 2. Jadi jawapannya ialah 24. 32 tolak 8 kita akan dapat 24. Okey, 24 jawapannya. Kemudian kita akan selesaikan soalan C. Tolak 9 daripada 41. Kalau kita tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi 41 tolak 9 sama dengan berapa? Jadi, kita akan tukarkan ayat matematik ini kepada bentuk lazim. Okey, kita ambil dahulu nombor yang di hadapan, iaitu nombor 41. Okey, kita masukkan dalam bentuk lazim. Okey, 41. Ingat, masukkan ikut rumah dia. Kemudian, tolak 9 kita akan letak di bawah. Dan 9 ini ialah sa. Jadi ikut nilai tempatnya. Tolak 9. Okey. Apabila dah siap sebegini, ingat kita akan tolak rumah mana dulu? Kita akan tolak rumah sa dahulu, baru rumah puluh. Okey. 1 tolak 9. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab nombor yang kecil tak boleh tolak nombor yang besar. Jadi apa yang dia nak kena buat? Dia akan pinjam dengan rumah sebelah. Jadi dia pinjam dengan 4. 4 ni dia akan kurang 1. Dia akan jadi 3. 1 akan jadi lebih besar iaitu 11. Jadi sekarang kita dah boleh tolak 11 tolak 9. 11 di kepala tolak 9. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jadi 11 tolak 9 kita akan dapat 2. Kemudian 3 tolak tiada nombor. Jadi kita akan bawa turun je nombor yang di atas. Okey, jadi kita akan dapat 3. Jadi 41 tolak 9 kita akan dapat 32 jawapannya. Okey. Seterusnya soalan
Tolak 7 daripada 52. Kita akan pindahkan kepada ayat matematik. Dia akan jadi macam ni. Okey. 52 tolak 7 sama dengan berapa? Jadi kita pindahkan kepada bentuk lazim. 52 kita pindahkan. Ingat kita ambil dahulu nombor yang di hadapan. Kita tulis 52 tolak 7. Jadi kita akan tolak sah dahulu. 2 tolak 7 tak boleh, jadi dia kena pinjam dengan sebelah. Okey, pinjam dengan 5. 5 akan jadi 4. Okey, 2 akan jadi 12. Jadi sekarang sah 12 tolak 7. Boleh sebab besar tolak nombor yang lebih kecil. 12 tolak 7. 12 di kepala tolak 7. Okey, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kita akan dapat 5. Kemudian kita akan selesaikan puluh. 4 tolak tak ada apa-apa, jadi bawa turun sahaja. Okey, jadi jawapannya ialah 45. Seterusnya, soalan 2 iaitu kita perlu tolak. Okey, sama macam tadi. Ingat, buat dalam bentuk lazim. Jadi kita cuba selesaikan untuk soalan A, dia dah pindahkan kepada bentuk lazim. Jadi kita akan selesaikan sah dahulu. Sekarang 3 tolak 8. Okey. 3 tolak 8 tak boleh sebab nombor yang kecil tolak nombor yang besar. Tak boleh. Jadi kita kena buat apa? Kita kena pinjam dengan sebelah. Di 4 akan kurang 1, dia akan jadi 3. 3 akan jadi 13. Jadi kita akan selesaikan. 13 tolak 8. 13 di kepala tolak 8. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi 13 tolak 8 kita akan dapat 5. Kemudian 3 tolak tak ada apa-apa, jadi kita bawa turun je 3 ni. Okey. Jadi jawapannya ialah 35. Okey, 43 tolak 8 kita akan dapat 35. Untuk soalan B, 60 tolak 4 sama dengan berapa? Jadi kita pindahkan kepada bentuk lazim. Okey, 60 kita tulis 60 tolak 4, kita tulis di bawahnya. Ingat, ikut rumah Okey. Apabila dah dapat macam ni, kita akan selesaikan sah dahulu. Okey, selesaikan sah dahulu. Sifar tolak 4. Jadi sifar tolak 4 tak boleh sebab nombor ni lebih kecil. Sifar ni lebih kecil pada 4. Jadi kena buat apa? Dia kena pinjam dengan sebelah. Okey, 6 akan kurang 1, dia akan jadi 5. Sifar akan jadi 10. Sekarang 10 tolak 4. Boleh sebab 10 lebih besar. Jadi jom kira. 10 di kepala tolak 4. 10, 9, 8, 7, 6. Jadi 10 tolak 4 kita akan dapat 6. Kemudian 5 tolak tak ada apa-apa, jadi bawa turun sahaja nombor 5. Jadi kita akan dapat 56. Jadi untuk soalan ni 60 tolak 4 kita akan dapat 56. Okay, seterusnya untuk soalan C, 71 tolak 8 sama dengan berapa? Okey, kita pindahkan kepada bentuk lazim. Okey, 71 tolak berapa? Tolak 8. Okey, jadi 8 ni ialah sah. Okey, seterusnya 1 tolak 8 boleh ke tidak? Tak boleh sebab nombor yang kecil tak boleh tolak nombor besar. Kena buat apa? Kena pinjam dengan sebelah. Jadi kita pinjam dengan 7. 7 akan jadi 6. 1 akan jadi 11. Sekarang 11 tolak 8. 11 kita letak di kepala, 8 kita buka jari. Okay, kira secara mengundur. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jadi 11 tolak 8 kita akan dapat 3. Kemudian 6 tolak tak ada apa-apa, jadi bawa turun sahaja. 6. Jadi 71 tolak 8 sama dengan berapa? Sama dengan 63. Seterusnya untuk soalan D, 82 tolak 9 sama dengan berapa? Jadi kita pindahkan kepada bentuk lazim. Okey, ambil dahulu 82. Kemudian tolak 9 sama dengan berapa? Jadi kita akan selesaikan sah dahulu. Okey, sah sebelah kanan Jadi 2 tolak 9. 2 tolak 9 tak boleh sebab nombor yang kecil tak boleh tolak nombor yang lebih besar. Jadi kita kena pinjam dengan sebelah. Okay, pinjam dengan 8. 8 akan jadi 7. 2 akan jadi 12. Sekarang 12 tolak 9. Okey, boleh sebab nombor besar boleh tolak nombor yang kecil.
Sekarang 12 kita letak di kepala, tolak 9. Okey, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jadi 12 tolak 9 kita akan dapat 3. Kemudian kita akan selesaikan puluh pula. 7 tolak tak ada apa-apa, jadi kita bawa turun je 7 ni. Jadi kita akan dapat 73. Untuk soalan ini 82 tolak 9 kita akan dapat 73 jawapannya. Sekarang kita akan selesaikan aktiviti 2. Okey, arahannya mudah. Kita bantu Arnab ni cari lobak merah. Okey, Arnab ni sedang mencari lobak merah. Kemudian kita perlu menolak semua soalan yang kat sini. Jadi, kita akan melukis laluan Arnab pada jawapan 8, 18, 28, 38, 48, 58. Okey, jadi kita akan ikut turutan jawapan ini. Okey, dan kita akan dapat laluan yang betul. Okey, Arnab pergi menuju ke arah lobak merah. Sekarang kita akan cuba selesaikan soalan yang pertama, iaitu 14 tolak 7. Okey, dia dah sediakan dalam bentuk lazim, kita terus selesaikan. Ingat, selesaikan sa dahulu. Okey, 4 tolak 7 tak boleh sebab kecil tolak besar tak boleh, jadi kena pinjam dengan sebelah. Okey, 1 akan jadi sifar, 4 akan jadi 14. Sekarang 14 tolak 7. 14 kita letak di kepala, 7 kita buka. Kita akan kira secara mengundur sebab tolak 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jadi 14 tolak 7 kita akan dapat 7. Okey, sifar. Okey, jadi tak perlu bawa turunlah kalau sifar, memang tak ada apa-apa. Jadi jawapannya ialah 7. Okey, seterusnya 11 tolak 3. Okey, sama macam tadi, kita akan selesaikan sa dahulu. Okey, 1 tolak 3 bermaksud kita akan pinjam di rumah sebelah lah. Pinjam dekat rumah sebelah. Jadi 1 ni akan jadi sifar, 1 yang ini akan jadi 11. Sekarang 11 tolak 3. 11 kita letak di kepala, 3 kita buka jari kita. Kira secara mengundur, 11, 10, 9, 8. Jadi kita akan dapat 8. Okey, sifar bawa turun, jadi tak perlu tulis lah. Okey, 11 tolak 3 akan dapat 8. Seterusnya 13 tolak 4. 13 tolak 4. Kita akan kira sa dahulu. Okey, 3 tolak 4. 3 tolak 4 tak boleh sebab kecil tolak besar. Jadi kena pinjam. Okey, kita pinjam dengan 1. 1 akan jadi sifar. 3 akan jadi 13. Sekarang 13 tolak 4. 13 kita letak di kepala, tolak 4. Kira secara mengundur. 13, 12, 11, 10, 9. Jadi kita akan dapat 9. Okey, jadi sifar ni kita bawa turun, jadi tak perlu tulislah sifar tu. Jadi 13 tolak 4 kita akan dapat 9. Seterusnya 26 tolak 8. Okey, ingat selesaikan sa dulu. Jadi 6 tolak 8 tak boleh sebab kecil tolak besar tak boleh. Jadi kena pinjam. Jadi kita pinjam dengan 2. Okey, 2 akan jadi 1, 6 akan jadi 16. Sekarang 16 tolak 8. Berapa jawapannya? 16 kita letak di kepala, tolak 8. Okey, kira secara mengundur. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 16 tolak 8 kita akan dapat 8. Okey, seterusnya kita selesaikan rumah puluh. 1 tolak tak ada apa-apa, jadi kita bawa turun je. Okey, kita akan dapat 1 kat sini. Jadi jawapannya ialah 18. Seterusnya 33 tolak 5. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan sa dahulu. Okey, 3 tolak 5 tak boleh sebab kecil tolak besar. Jadi apa nak kena buat? Kita pinjam dengan sebelah. Kita pinjam dengan 3 yang ini. 3 bagi 1, dia akan jadi 2. 3 akan jadi 13. Sekarang 13 tolak 5. 13 kita letak di kepala, tolak 5. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 13 tolak 5 kita akan dapat 8. Kemudian 2 tolak tak ada apa-apa, jadi kita bawa turun je 2 kat sini. Jadi 2, jadi jawapannya ialah 28. 33 tolak 5 kita akan dapat 28. Seterusnya 25 tolak
8. Okey, 25 tolak 8, kita kena tolak apa dahulu? Kita tolak sah dahulu. Sekarang 5 tolak 8. Boleh ke tidak? Tak boleh sebab kecil tolak besar. Jadi kena buat apa? Kena pinjam dengan 2. Okey. 2 ni akan bagi 1. Jadi dia akan jadi 1 kurang 1. 5 akan jadi 15. Sekarang 15 tolak 8. 15 kita letak di kepala. Tolak 8 maksud kita buka 8 jari. Kira secara mengundur, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jadi 15 tolak 8 kita akan dapat 7. Kemudian 1 tolak tak ada apa-apa. Jadi kita bawa turun je 1 kat sini. Jadi jawapannya ialah 17. 25 tolak 8 kita akan dapat 17. Seterusnya 44 tolak 6. Okey, 44 tolak 6 bermaksud kita kena selesaikan sah dahulu. Okey, 4 tolak 6. Boleh ke tidak? Tak boleh sebab kecil tolak besar. Jadi macam mana nak kena buat? Kita pinjam dengan sebelah. Kita pinjam dengan 4 satu. Okey, 4 ni akan jadi 3. 4 yang ini akan jadi 14. Sekarang 14 tolak 6. 14 kita letak di kepala. Tolak 6 bermaksud kita buka 6 jari. Kira secara mengundur sebab tolak. Okey, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 14 tolak 6 kita dapat 8. Kemudian 3 tolak tak ada apa-apa. Jadi kita bawa turun je 3 ni letak kat sini. Okey. Jadi 44 tolak 6 kita akan dapat 38. Kemudian untuk soalan yang seterusnya, 46 tolak 9 sama dengan berapa? Okey, kita selesaikan apa dulu? Kita selesaikan sah dahulu. Kemudian 6 tolak 9. Boleh ke tidak? Tak boleh sebab nombor yang kecil tolak nombor yang besar. Jadi apa nak kena buat? Kita pinjam dengan 4. Okey, 4 ni akan jadi 3. 6 akan jadi 16. Sekarang okey, 16 tolak 9 boleh ke tidak? Okey, boleh. Sebab nombor besar tolak nombor yang kecil. 16 kita letak di kepala. Tolak 9 kita buka 9 jari. Okey, kira secara mengundur. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jadi 16 tolak 9 kita akan dapat 7. Kemudian 3 tolak tak ada apa-apa. Jadi kita bawa turun je 3 letak kat sini. Okey. Jadi jawapannya ialah 37. 46 tolak 9 kita akan dapat 37. Kemudian untuk soalan yang seterusnya, 36 tolak 7 sama dengan berapa? Jadi macam mana nak buat? Kita selesaikan apa dulu? Sah dahulu. Okey, 6 tolak 7. Jadi boleh ke tidak? Tak boleh sebab nombor yang kecil tolak nombor yang besar. Jadi apa nak kena buat? Kita pinjam dengan 3. Okey, 3 ni akan jadi 2. 6 akan jadi 16. Sekarang 16 tolak 7 dapat berapa? 16 kita letak di kepala. Tolak 7. Okey, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Jadi 16 tolak 7 kita akan dapat 9. Kemudian 2 tolak tak ada apa-apa. Jadi bawa turun je 2 letak kat sini. Okey, kita akan dapat 29. Kemudian soalan yang seterusnya, 55 tolak 7 sama dengan berapa? Kita selesaikan yang mana dulu? Kita selesaikan sah dahulu, iaitu yang kanan ni. Sekarang 5 tolak 7 boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab apa? Nombor yang kecil tolak nombor yang besar. Jadi apa nak kena buat? Kita pinjam dengan 5 yang di sebelahnya. Okey. Kita pinjam dengan 5. 5 akan jadi 4. 5 yang ini akan jadi 15. Sekarang 15 tolak 7 berapa? 15 kita letak di kepala. Tolak 7. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 15 tolak 7 kita akan dapat 8. Kemudian 4 tolak tak ada apa-apa. Jadi kita bawa turun je 4 letak kat sini. Okey. Jadi 55 tolak 7 kita akan dapat 48. Yang terakhir 67 tolak 9 kita akan dapat berapa? Ingat, selesaikan sah dahulu,
iaitu yang sebelah kanan 7 tolak 9 kita dapat berapa? Okey, tak boleh tolak. Sebab apa tak boleh tolak? Sebab 7 ni lebih kecil daripada nombor 9. Jadi apa nak kena buat? Kita pinjam dengan 6. Okey, 6 ni akan jadi 5, 7 akan jadi 17. Jadi 17 tolak 9 boleh ke tidak? Boleh. Sebab yang ini lebih besar berbanding 9. Okey, sekarang kita tolak 17, kita letak di kepala, tolak 9. Kira secara mengundur. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 17 tolak 9 kita akan dapat 8. Kemudian 5 tolak tak ada apa-apa. Jadi kita bawa turun je 5 ni letak kat sini. Okey. Jadi jawapannya ialah 58. 67 tolak 9 kita akan dapat 58. Jadi daripada jawapan yang kita dapat, kita akan bantu Arnab ni cari lobak merah. Okey, jadi dia minta kita lukis laluan pada jawapan 8, 18, 28, 38, 48, 58. Jadi nombor yang pertama ialah nombor 8. Okey, jadi kita bulatkan 8. Okey. Kemudian 18. 18 kita bulatkan 18. Kemudian nombor apa? 28. Okey, kita bulatkan 28 Okey, 28 bulatkan. Seterusnya 38. Kita cari nombor 38 dekat mana? Okey, ada kat sini. Kita bulatkan 38. Okey. Kemudian nombor apa? 48. Jadi nombor 48 okey ada kat sini. Okey, kita bulatkan 48 dan yang terakhir lah nombor apa? 58. Jadi 58 ada kat mana? Okey, ada kat sini. Jadi kita bulatkan 58. Okey, jadi kita buat laluan. Okey, daripada sini kita hubungkan yang warna hijau ke hijau. Okey, daripada 18 kita akan pergi kepada 28. Kemudian kita pergi ke 38. Seterusnya kita akan pergi pada 48 dan yang terakhirlah 58 dan kita jumpa lobak merah. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan buku aktiviti muka surat 104. Jom kita selesaikan bersama-sama. Jadi untuk soalan A telah diberikan jawapan. Jadi kita akan selesaikan soalan B. Okey, ingat kalau murid dah faham, murid tak perlu buat garis tengah ni. Kalau ada yang tak faham, tolong buat garis tengah supaya awak tak terkeliru untuk menolak nilai tempat sah dengan nilai tempat puluh. Cikgu akan selalu buat supaya awak ingat. Okey, sekarang kita cuba selesaikan soalan B. 1 tolak 3 boleh ke tidak? Okey, 1 tolak 3 tak boleh sebab nombor yang kecil tolak nombor yang besar tak boleh. Jadi kena buat apa? Kita pinjam dengan sebelah. Jadi 7 ni akan berkurang 1, dia akan jadi 6. 1 akan jadi 11. Kemudian kita tolak sah dulu. 11 tolak 3 kita dapat berapa? 11 di kepala tolak 3. 11, 10, 9, 8. Jadi 11 tolak 3 kita akan dapat 8. Kemudian 6 tolak 4. 6 kita letak di kepala, 4 kita buka jari. 6, 5, 4, 3, 2. Jadi jawapannya ialah 28. 71 tolak 43 kita dapat 28. Kemudian soalan C, 64 tolak 39. Jadi nak kena selesaikan macam mana? Kita ambil yang sah dahulu. Okey, selesaikan sah dahulu. Jadi 4 tolak 9 kita dapat berapa? Tak boleh tolak. Jadi nak kena buat apa? Okey, kita pinjam dengan 6. Okey, 6 ni akan jadi 5, 4 akan jadi 14. Okey, 14 tolak 9, 14 kita letak di kepala tolak 9. Kira secara mengundur. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi 14 tolak 9 kita akan dapat 5. Kemudian 5 tolak 3. 5 kita letak di kepala tolak 3. 5, 4, 3, 2. Jadi 5 tolak 3 kita akan dapat 2. Jadi jawapannya ialah 25. Seterusnya untuk soalan D. Soalan D 50 tolak 21 sama dengan berapa? Jadi nak selesaikan bentuk lazim kita selesaikan sah dahulu. Jadi sifar tolak 1.
Okey, sifar tolak 1. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab sifar ni lebih kecil daripada 1. Jadi nak kena buat apa? Kita pinjam dengan sebelah. Kita pinjam dengan 5. 5 akan jadi 4. Sifar akan jadi 10. Sekarang 10 tolak 1. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab besar tolak kecil. Jadi 10 letak di kepala. Tolak 1. 10. 9. Jadi kita dapat 9 kat sini. Kemudian nilai tempat 40. 4 tolak 2. 4 di kepala. Tolak 2. 4. 3. 2. Jadi 4 tolak 2 kita akan dapat 2. Dan jawapannya ialah 29. Okey, soalan yang seterusnya, 92 tolak 54 sama dengan berapa? Okey, untuk betul lazim kita akan selesaikan SAR dahulu. 2 tolak 4 boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi nak kena buat apa? Kita pinjam dengan 9. 9 ni akan jadi berapa? 8. 2 pula akan jadi berapa? 12. Okey. 12 tolak 4 kita dapat berapa? Okey, ingat kira secara mengundur kalau tolak. Okey, tolak 4, 12 di kepala, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 12 tolak 8 kita dapat 8. Kemudian 8 tolak 5. Tolak 5, 8 di kepala, tolak 5 kita buka 5 jari. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jadi kita dapat 3. Okey, dan jawapannya ialah 38. Seterusnya soalan F. 83 tolak 17 dapat berapa? Sama dengan berapa? Okey, kita akan selesaikan apa dahulu? Kita selesaikan SAR dahulu. Okey, 3 tolak 7 kita dapat berapa? Okey, boleh tolak ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab 3 ni lebih kecil daripada 7. Jadi nak jadi besar, dia kena pinjam dengan 8. 8 ni akan jadi 7. 3 akan jadi 13. Sekarang 13 tolak 7. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab 13 ni lebih besar daripada 7. 13 kita letak di kepala. Tolak 7. Kita buka 7 jari. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Jadi 13 tolak 7 kita akan dapat 6. Kemudian 7 tolak 1 kita dapat berapa? 7 kita letak di kepala. Tolak 1. Okey, kira secara mengundur. 7, 6. Jadi kita akan dapat 6 dekat sini. Jadi jawapannya ialah 66. 83 tolak 17 kita akan dapat 66. Seterusnya ialah soalan G. Untuk soalan G, kita mesti selesaikan SAR dahulu baru selesaikan puluh. Dan kita perlu mencari nombor yang ditolak. Okey, jom kita selesaikan. Okey, kita bahagikan kepada 2. Okey, daripada yang kita lihat, jawapannya lebih besar berbanding nombor yang di atas. Bermaksud dia ada pinjam satu nombor dekat sini. Jadi 4 ni dia dah kurang kepada 3, 2 jadi 12. Jadi kita akan cari nombor yang ditolak. Kita akan guna kombinasi nombor. Okey, jadi cikgu pindahkan nombor ini. Okey, nombor 12 kita pindahkan kat sini. Okey, 12. Kemudian okey, nombor yang ditolak. Okey, sama dengan 4. 4 ni kita letak di sini. Jadi untuk cari nombor yang di dalam petak ni, okey, kita kena bayangkan dan kita kena tahu operasi tambah. Okey, berapa tambah 4 sama dengan 12. Jadi 4 di kepala, kita akan buka jari kita sampailah nombor 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi berapa jari yang kita buka? 8. Jadi jawapannya ialah 8. Okey, jawapan untuk soalan G ialah 8. Okey, untuk soalan H, 31 tolak, okey, nombor yang ditolak kosong sama dengan 15. Jadi kalau murid perhatikan nombor jawapan ni, okey, jawapan ni lebih besar berbanding nombor yang di atas. Bermaksud dia ada meminjam daripada nombor sebelah. Jadi 3 ni 2, 1 kita akan jadi 11. Jadi untuk tahu nombor yang ditolak, kita akan guna kombinasi nombor.
Okey. 11. Kemudian nombor yang ditolak. Okey, ini jawapan dia. Okey. Untuk tahu nombor yang ditolak, okey, kita perlu tambah 5 lah. Dan jawapannya ialah 11. Ingat, tambah dua-dua nombor ni akan jadi nombor yang di atas. Okey, berapa tambah 5 sama dengan 11? 5 kita letak di kepala. Kita akan buka jari kita sampai nombor 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi berapa jari yang kita buka? 6. Jadi 6 lah jawapannya. Okey. Kemudian soalan I. 68 tolak 4. Okey, nombor yang ditolak ada kosong kat sini sama dengan 19. Jadi kalau murid lihat, okey, jawapan ni nombornya lebih besar berbanding nombor yang di atas. Okey, sepatutnya kalau tolak jawapannya mesti lebih kecil. Okey, kalau jawapannya lebih besar bermaksud dia ada pinjam dengan nombor sebelah. Bermaksud 6 ni, okey, dia akan jadi nombor 5, 8 jadi 18. Okey, jadi kita akan cari nombor yang ditolak, kita guna kaedah kombinasi nombor. Okey, 18 ni, okey, jadi ke atas nombor utama, kemudian nombor yang ditolak. Okey, 9 kita pindahkan ke sini. Okey, jadi nak tahu berapa nilai kat sini, kita kena tahu 9 tambah berapa akan dapat 18. Jadi 9 kita letak di kepala, kita tutup jari, kita buka jari satu persatu sampai nombor 18. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi berapa jari yang cikgu buka? 9 jari. Jadi jawapannya ialah 9. Okey, jadi soalan G, H dan I ni murid perlu tahu kombinasi nombor lah, ataupun murid boleh agak-agak, okey, murid boleh kira sendiri. Murid boleh kira gunakan jari je. Okey, boleh agak-agak pun tak apa. Untuk soalan J, kita perlu tahu nombor utama dia atau nombor yang di atas. Nombor yang ditolak dengan jawapannya telah diberikan. Jadi ingat, kita kena selesaikan SAR dahulu baru puluh. Jadi untuk soalan J, untuk mencari nombor utama dia, kita boleh guna kombinasi nombor. Okey, jadi kita cuba selesaikan. Okey, berapa nombor yang di atas? Okey, nombor yang ni 4. Kita letak 4. Kemudian, okey, 7. 7 kita letak di sebelah. Jadi nak tahu nombor yang di atas, kita perlu tambah 4 tambah 7. Jadi 4 tambah 7 kita dapat berapa? 4 kita letak di kepala, kita buka 7 jari. Okey, kalau tambah nombornya makin meningkat. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jawapannya ialah 11. Okey, bermaksud nombor yang dekat sini ialah 11. Tetapi sebenarnya 11 ni dia telah meminjam daripada kat sini. Jadi jawapannya ialah 1 sahaja. Okey, jawapannya ialah 1. Bagaimana dia dapat 11? Sebab dia pinjam daripada 5. 5 ni jadi 4, 1 ni jadi 11. Jadi jawapannya ialah 1. Cikgu padam balik. Okey, jadi jawapan untuk petak ini ialah 1. Untuk soalan K, okey, sama macam tadi, kita akan guna kombinasi nombor untuk selesaikan SAR ni. Okey, nak tahu nombor yang di atas ni, okey, kita tulis. Okey, nombor yang di atas. Kemudian, okey, 6 dengan 6 ni kita letak di kaki. Okey, 6 dengan 6. Jadi, nak tahu nombor yang di atas, kita perlu tambah. Okey, tambah 6 tambah 6. Kita dapat berapa? 6 di kepala, kita buka 6 jari. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita dapat 12. Jadi jawapannya ialah 12 kat sini. Okay, kita tulis 12. Tetapi, okay, sebenarnya 12 ini dia telah meminjam daripada 7. 7 ni dia bagi 1. Dia sepatutnya dia telah meminjam daripada 7. Dan sepatutnya nombor dekat sini ialah 2 sahaja. Okey, sebab apa? Sebab apa 2? Sebab dia telah meminjam dengan 7. Jadi 7 ni dia telah bagi 1.
Jadi itulah jadi nombor 12. Jadi untuk petak ini jawapannya ialah 2. Okey. Sekarang kita akan selesaikan soalan untuk aktiviti 4 iaitu pada muka surat 105. Jom kita selesaikan. Okey, untuk soalan A telah diberikan jawapan. Sekarang kita akan selesaikan soalan B menggunakan bentuk lazim. Okey, macam mana nak buat bentuk lazim? Kita ambil dahulu nombor yang di hadapan. Okey, tulis macam biasa 53. Kemudian tolak 18 kita letak di bawahnya. Okey, tolak 18. Ingat susun ikut nilai tempat. Okey, susun ikut nilai tempat. Jadi kita akan selesaikan SAR dahulu. Okey. Jadi 3 tolak 8 kita akan dapat berapa? Okey, 3 ni lebih kecil daripada 8, jadi kena pinjam dengan sebelah. Okey, kita pinjam dengan 5, 5 akan jadi 4, 3 akan jadi 13. Sekarang 13 tolak 8. 13 kita letak di kepala, tolak 8. Okey. Kita kira secara mengundur 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi 13 tolak 8 kita akan dapat 5. Kemudian kita akan selesaikan puluh. 4 tolak 1. 4 di kepala tolak 1. 4, 3. Jadi kita akan dapat 3. Jadi jawapannya ialah 35. Okey, seterusnya ialah soalan 64 tolak 35 sama dengan berapa? Jadi kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, kita buat dulu bentuk lazim. 64 kita pindahkan 64. Okey, tolak 35 kita letak di bawahnya. Tolak 35. Ingat susun ikut nilai tempat SAR dengan SAR, puluh dengan puluh. Kita akan selesaikan SAR dahulu. Okey, selesaikan SAR dahulu barulah puluh. Sekarang 4 tolak 5 boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi kena buat apa? Kita pinjam dengan sebelah. 6 akan jadi 5, 4 akan jadi 14. Jadi 14 tolak 5 kita dapat berapa? 14 kita letak di kepala, tolak 5. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Jadi 14 tolak 5 kita akan dapat 9. Kemudian 5 tolak 3 pula. 5 kita letak di kepala, tolak 3. 5, 4, 3, 2. Jadi 5 tolak 3 kita akan dapat 2. Jadi jawapannya ialah 29. Okey, seterusnya soalan 75 tolak 29 sama dengan berapa? Jadi kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, kita ambil 75, kita tulis 75 tolak 29, kita tulis di bawahnya. Okey. Jadi kita akan selesaikan menggunakan bentuk lazim. Kalau guna bentuk lazim kita kena selesaikan SAR dahulu. Jadi 5 tolak 9. 5 tolak 9 boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi kena pinjam dengan sebelah. Okey, 7 akan jadi 6, 5 akan jadi 15. Sekarang 15 tolak 9. 15 kita letak di kepala, tolak 9 kita buka 9 jari. Okey, kita buka 9 jari. Jadi 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Jadi jawapannya ialah 6. Okey, seterusnya 6 tolak 2. 6 kita letak di kepala, tolak 2. 6, 5, 4. Jadi jawapannya ialah 4. Okey, 75 tolak 29 kita akan dapat 46. Seterusnya ialah soalan 2 tolak 38 daripada 62. Jadi dia dah tukar kepada ayat matematik, dia jadi 62 tolak 38 sama dengan berapa? Kalau cikgu tukar kepada bentuk lazim, dia akan jadi 62 tolak 38 sama dengan berapa? Jadi dia suruh kita buat cara yang lain. Dia minta kita jadikan 38 ni, nombor yang ditolak ni, jadi nombor puluh yang terdekat. Jadi 38 ni dia suruh kita pergi kepada puluh yang terdekat, jadi 40. Jadi 38 ni nak tambah berapa supaya jadi 40? 38, 39, 40. Jadi dia tambah 2. Jadi dia tambah 2. Yang ini pun mestilah tambah 2. Sekarang dia nak kita jadikan nombor ni 40.
Okey, 38 tambah 2 dia akan jadi 40. 62 tambah 2 jadi berapa? 62, 63, 64. Okey, dia akan jadi 64. Sekarang 64 tolak 40 sama dengan berapa? Dia akan jadi lebih mudah. Sebab apa? Sebab kalau letak kat rumasan ni 4 tolak sifar, senang. Sebab nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Jadi boleh tolak terus. Jadi sekarang kita cuba selesaikan. 64 tolak 40 sama dengan berapa? Jadi kita selesaikan sah dahulu. 4 tolak sifar, kita akan dapat 4 juga. Ingat kalau tolak dengan sifar, kita akan dapat nombor yang di atas. Okey. Kemudian 6 tolak 4. 6 tolak 4, 6 di kepala tolak 4. 6, 5, 4, 3, 2. Jadi kita akan dapat 2. Jadi untuk soalan ni 64 tolak 40 kita akan dapat 24. Yang ini pun ialah jawapannya ialah 24. Okey, seterusnya untuk soalan B juga tolak 45 daripada 90. Jadi dia dah tukar kepada ayat matematik iaitu 90 tolak 45 sama dengan berapa. Jadi dia nak kita jadikan 45 ni, okey, dia nak jadi 45 ni kepada puluh yang terdekat iaitu 50. Jadi berapa nak kena tambah dengan 45 ni supaya jadi 50? Jadi jom kita kira 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi tambah 5. Jadi nombor ini akan ditambah 5. Ni tambah 5, yang ni pun tambah 5. 45 tambah 5 dia akan jadi 50. Yang ini pun 90 tambah 5 dia akan jadi berapa? 90, 91, 92, 93, 94, 95. Jadi kita dapat 95. Sekarang nak selesaikan. 95 tolak 50 sama dengan berapa? Okey, dia akan jadi lebih mudah. Sebab apa? Sebab kita dah tak perlu pinjam dah. Okey, 5 tolak sifar mudah aja. Sebab tolak sifar kita akan dapat nombor yang di atas. Okey, jom kita kira menggunakan bentuk lazim. 95 tolak 50 sama dengan berapa? Okey, selesaikan sah. Sah sebelah kanan. Jadi selesaikan sah dulu. 5 tolak sifar. Ingat, kalau tolak dengan sifar, kita akan dapat nombor ni semula. Jadi 5 tolak sifar, kita dapat 5. Kemudian 9 tolak 5, kita akan dapat apa? 9 di kepala, tolak 5. Kira secara mengundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kita akan dapat 4. Jadi jawapannya ialah 45. Okey, 95 tolak 50 kita akan dapat 45. Dan 90 tolak 45 pun memang kita akan dapat 45. Jadi dua soalan ini, okey, ini merupakan cara lain untuk kita dapatkan jawapan untuk soalan tolak. Yang ini pun kita ada belajar. Maksudnya dalam buku teks memang ada sediakan cara ini. Tetapi cikgu tak galakkan awak guna cara ni. Cikgu nak awak faham guna bentuk lazim dahulu. Jadi belajar guna bentuk lazim dahulu. Kalau awak dah faham betul-betul, baru kita cuba belajar menggunakan kaedah yang lain. Okey. Jadi kalau rasa faham, kalau murid rasa nak cuba cara yang ini, murid boleh cuba. Tiada masalah. Okey, seterusnya kita selesaikan soalan C. Untuk soalan C, soalan dia beza 28 dengan 81. Maksudnya beza ni ialah tolak 28 dengan 81. Maksudnya kalau kita tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi 81 tolak 28 sama dengan berapa. Jadi jom kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, 81 tolak 28 sama dengan berapa. Jadi kita akan selesaikan sah dahulu iaitu 1 tolak 8. Okey, 1 tolak 8 kita akan dapat berapa? Boleh tolak ke tidak masalahnya? Tak boleh, jadi kena pinjam. 8 akan jadi 7, 1 akan jadi 11. Sekarang 11 tolak 8. 11 tolak 8 kita akan dapat berapa? 11 kita letak di kepala, tolak 8. Okey. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jadi 11 tolak 8 kita akan dapat 3. Kemudian 7 tolak 2. 7 di kepala, tolak 2. 7, 6, 5. Jadi kita akan dapat 5. Jadi soalan ini jawapannya ialah 50
3. Beza 28 dengan 81 kita akan dapat 53. Okey, sekarang soalan yang seterusnya. Berapa kurangnya 14 daripada 30? Maksudnya kalau kita tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi 30 tolak 14 sama dengan berapa? Kurangnya ini ialah tolak. Okey, jadi untuk soalan ini 30 tolak 14 sama dengan berapa? Kita pindahkan kepada kepada bentuk lazim. Kepada bentuk lazim. Okey, kita pindahkan. 30 tolak 14 sama dengan berapa? Jadi ingat selesaikan sa dahulu, iaitu sifar tolak 4. Jadi boleh ke tidak? Tak boleh, sebab kecil tolak besar tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Kita pinjam dengan 3 akan jadi 2, sifar akan jadi 10. Sekarang 10 tolak 4 kita dapat berapa? 10 kita letak di kepala, tolak 4. 10, 9, 8, 7, 6. Jadi 10 tolak 4 kita akan dapat 6. Kemudian 2 tolak 1. 2 di kepala, tolak 1. 2. Kira secara mengundur. 2, 1. Okey, kita akan dapat 1. Jadi jawapannya ialah 16. 30 tolak 14 kita akan dapat 16. Seterusnya, kita akan lengkapkan soalan dalam buku aktiviti muka surat 106. Jom kita selesaikan bersama-sama. Sekarang kita akan cuba lengkapkan jawapan ataupun lengkapkan ayat matematik ini dengan jawapan yang sesuai lah. Okey, 51 tolak 36 sama dengan berapa? Jadi kalau cikgu tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi 51 tolak 36 sama dengan berapa? Jadi jom kita selesaikan terus. 51 tolak 36 sama dengan berapa? Jadi 51 tolak 36 sama dengan berapa? Jadi kita selesaikan apa dulu? Kita selesaikan sa dahulu. 1 tolak 6 dapat berapa? Jadi 1 tolak 6 ni tak boleh. Jadi kena buat apa? Kena pinjam. Kita pinjam dengan 5. 5 akan jadi 4, 1 akan jadi 11. Sekarang 11 tolak 6 boleh ke tidak? Boleh. 11 kita letak di kepala, tolak 6. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi 11 tolak 6 kita akan dapat 5. Kemudian 4 tolak 3. 4 di kepala, tolak 3. Buka 3 jari. 4, 3, 2, 1. Jadi 4 tolak 3 kita akan dapat 1. Jadi jawapannya ialah 15. Jadi kita tulis 15 dalam petak ni. Seterusnya kita akan cuba dapatkan, okey, kita akan lengkapkan ayat matematik ni dan kita akan cuba cari jawapan di sini. Okey, jadi ayat matematik je, 15 tolak 7 sama dengan berapa? Jadi kita pindahkan. 15 tolak 7 sama dengan berapa? Jadi jom kita cari, kita guna bentuk lazim. 15 tolak 7. Betul ke salah? Salah, sebab 7 ni ialah sa. Jadi kena duduk di bawah rumah sa. Okey, kena buat betul-betul ikut rumah, jangan salah. Okey, banyak kali cikgu betulkan, cikgu harap awak tak ada buat kesalahan tersebut lah. Okey, 15 tolak 7, jadi kita selesaikan sa dahulu. 5 tolak 7. Okey, 5 tolak 7 tak boleh, jadi kena pinjam dengan sebelah. Kita pinjam dengan 1. 1 ni akan jadi sifar, 5 akan jadi 15. Sekarang 15 kita letak di kepala, tolak 7. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 15 tolak 7 kita akan dapat 8. Manakala sifar ni tak perlu bawa turun lah, sebab sifar tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa nilai. Jadi jawapannya ialah 8. Jadi seterusnya kita akan cuba dapatkan jawapan untuk petak yang ini. Okey, jom kita selesaikan. 51 tolak 14 sama dengan berapa? Okey, 51 tolak 14 sama dengan berapa? Kita pindahkan kepada ayat matematik. Okey, kita pindahkan kat sini. 51 tolak 14 sama dengan berapa? Jadi macam mana nak selesaikan? Kita guna bentuk lazim. Okey, kita pindahkan 51 tolak 14 sama dengan berapa? Jadi kita selesaikan sa dahulu. 1 tolak 4 boleh ke tidak? Okey,
1 tolak 4 ni tak boleh sebab yang ni kecil daripada nombor 4. Nombor 1 ni lebih kecil daripada nombor 4. Jadi kita kena pinjam dengan 5. Jadi 5 ni akan jadi 4. 1 akan jadi 11. Sekarang 11 tolak 4. Okey, dah boleh tolak sebab yang ni besar. Tolak nombor yang kecil. Jadi jom tolak. 11 kita letak di kepala. Tolak 4. 11, 10, 9, 8, 7. Jadi kita akan dapat 7. Kemudian 4 tolak 1. 4 di kepala tolak 1. 4, 3. Jadi kita akan dapat 3. Jadi jawapannya ialah 37. Kita akan letak di sinilah 37. Seterusnya ialah 14 tolak berapa sama dengan 7. Jadi nak tahu nombor yang ditolak ni. Okey, kita pindah dulu kepada ayat matematik. 14 tolak, okey, tak ada apa-apa, sama dengan 7. Jadi kalau kita tukar kepada bentuk lazim, jadi dia akan jadi macam mana? Okey, jom kita buat. 14 tolak, kita tak ada apa-apa, sama dengan 7. Jadi, jom kita cuba selesaikan bersama-sama. Okey. Jadi kita akan selesaikan SAR dahulu. Okey, selesaikan SAR dahulu. Oleh kerana 7 ni lebih besar berbanding 4, bermaksud dia ada buat pinjam dekat sini. Jadi 1 ni, okey, dia bagi pinjam dekat 4. 1 jadi sifar, 4 akan jadi 14. Jadi nak tahu nombor yang dekat sini, kita boleh guna kaedah kombinasi nombor. Jadi 14, kita letak kat sini 14 nombor yang besar dibahagikan kepada 2. Yang ini kita nak cari 7 ialah jawapan dia. Jadi nak tahu jawapannya kat sini, okey, kita perlu buat apa? Yang ini ialah berapa tambah 7 sama dengan 14. Jadi kita akan letak 7 di kepala, kita buka jari kita sampai nombor 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi berapa jari yang kita buka? 7 jari. Jadi 7 dekat sini. Jawapan untuk dekat sini kita akan letakkan 7. Jadi kita lengkapkan jawapannya ialah 14 tolak 7 sama dengan 7. Jadi inilah jawapan yang lengkap untuk soalan yang diberikan. Jadi untuk soalan ini cikgu nak awak buat sendiri. Okey, untuk dapatkan jawapannya, murid perlu menulis semula ayat matematik di sebelah dan selesaikan menggunakan bentuk lazim. Contohnya, soalan yang di atas ni, 75 tolak 27 sama dengan berapa? Okey, tulis je. Okey, tulis semula. 75 tolak 27 sama dengan berapa? Kemudian, baru selesaikan menggunakan bentuk lazim. Ingat, buku awak tu awak boleh conteng je. Tetapi contenglah dengan jalan pengiraan. Tulislah bentuk lazim kat sebelah tu. Conteng je. Janganlah lukis benda yang tak sepatutnya. Cikgu nak buku awak tu biarlah ada contengan mengajar ataupun membuat latihan tersebut. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.